Ujian demi ujian, pejuang barah ini tabah mengharungi liku-liku kehidupan. Dia asalnya cuma bleeding darah keluar di hidung tu kan, bleeding. Bila dekat tengah tahun tu, dia ada macam ada apa tu, bengkak dalam telinga macam tu tu siap dia keluar air. Dia macam-macam perasaan ada dia time tu. Sedih, marah, semua ada. Dia sekali saudara satu, tapi itulah. Bukit Bangkong, Selangor. Bersamamu minggu ini menuju ke sebuah perkampungan yang terletak tidak jauh dengan ibu kota. Kepergian ibu tercinta telah merentap kebahagiaan Muhammad Nur Aiman, 20 tahun, sekelip mata. Aiman kini menetap bersama sepupunya, Muhammad Izwan, 37 tahun, dan isteri Siti Hamizah 34 tahun serta 2 orang anak mereka. Kejadian yang dikabarkan bahawa maknya meninggal tu, Aiman diam 1000 bahasa. Dia tidak bercakap langsung, dia mendiamkan diri. Namun lepas beberapa minit dia bertenang, saya cuba bangunkan dia balik. Saya cakap kat Aiman, kita orang ada. Aiman perlu bangkit. Walaupun ibu tiada, ramai lagi yang masih sayang kat Aiman. Saya cuba kuatkan Aiman pada masa tu. Siapa sangka, fizikal Aiman yang kelihatan sihat ini sebenarnya sedang bertarung dengan penyakit kanser pangkal hidung. Dia asalnya cuma bleeding darah keluar di hidung tu kan, bleeding. Tapi sebab saya buat tak tahu je lah, sebab saya memang sebelum ni pun memang ada untuk bleeding darah tu kan. Tapi sejak awal tahun ni, dia macam makin kerap. Bila dekat tengah tahun tu, dia ada macam ada apa tu, bengkak dalam telinga macam tu tu siap dia keluar air. Jadi di usia yang muda, Aiman telah diuji dengan masalah kesihatan di mana dirinya ini telah disahkan menghidap kanser hidung tahap 3. Jadi sekarang Aiman sedang mendapatkan rawatan di Institut Kanser Negara dan akan menjalani dia punya rawatan kemoterapi bermula September lah. Jadi perkara ini membimbangkan pihak bersamamu sendiri memikirkan bagaimana Aiman untuk menampung dirinya yang hidup sebatang kara dan bagaimana dia hendak menampung kos rawatan susulannya. Kehilangan tempat bergantung di saat dia memerlukan bantuan membuatkan Aiman hampir berputus asa. Lama-kelamaan, dia sedar kehidupan harus diteruskan. Perasaannya bercampur baur. Dia hanya mampu memendam isi hatinya sendirian. Kami cuba mendekati Aiman, namun dia lebih memilih untuk memendam rasa. Pada diri saya lah, sebenarnya saya sangat-sangat terkejut lah. Sebab yelah, macam sebelum ni saya biasa je lah kan, tak ada apa-apa. Macam dia tu pun saya anggap biasa je, benda tu biasa je. Rupanya dia ada sakit yang sangat-sangat bahaya lah sebenarnya. Yang kira kata kira bunuh secara sekejap kan. Mungkin sebab yelah, dosa kot. Sebab dosa kita yang lama kan. Kalau tak uji kita benda tu, tahulah, sebab dia macam-macam perasaan ada dia time tu. Sedih, marah, semua ada. Dia sekali saudara satu, tapi itulah. Aiman seorang pecinta kucing. Dia lebih selesa berkongsi rasa bersama kucing jalanan ini. Menurut Aiman, bermain dan membelainya sedikit sebanyak dapat melupakan masalah di fikiran.
3 bulan pemergian arwah ibu, di tanah perkuburan inilah menjadi tempat Aiman meluah rasa rindu yang terpuku. Kadangkala terlintas di fikiran tertanya persoalan mengapa dirinya yang diuji, acap kali bermain di kotak fikiran. Oh, tu kalau bagi saya lah. Saya macam tahulah, mungkin saya akan ikut ibu juga lah kot. Biarlah sebab saya disahkan untuk mengidap kanser. Beberapa hari tu ibu pula kian. Kira yang saya ni memang saya memang rapat dengan ibu saya. Itu yang aku kata. Tak tahulah. Saya sedih tu yang melampau-melampau lah sebenarnya kan. Sebab saya pun dah sampai saya cakap, tak apalah, saya pun pergi je lah ikut ibu kan. Bapa saya ideologi saya. Itulah. Tak tahulah. Saya sedih tu yang melampau-melampau lah sebenarnya kan. Sebab saya pun dah sampai saya cakap, tak apalah, saya pun pergi je lah ikut ibu kan. Bapa saya ideologi saya. Itulah. Bagaikan sudah jatuh ditimpa tangga. Rumah yang didiami oleh keluarga abang sepupunya telah hangus terbakar keseluruhan kira-kira 2 bulan yang lalu. Kini rumah tersebut sedang dibina semula untuk mereka berlima. Tidaklah mewah, cukuplah sekadar mempunyai bilik yang selesa untuk mereka berteduh. Buat masa ini, keluarga Izzuan masih belum menerima sebarang bantuan bagi membaik pulih rumah mereka. Buat masa sekarang ni, kami duduk bersama dengan Aiman di rumah Aiman yang juga menumpang di tanah makcik lah sebenarnya. Jadi rumah itu pun daif, keadaannya bumbung bocor, dinding pun sebenarnya dah nak roboh kan. Pembahagian antara bilik pun kami menggunakan kain saja. Jadi mendapat nasihat daripada bekas pesakit kanser bahawa kalau Aiman menjalani rawatan nanti memang tak sesuai lah rumah tu nak diduduki. Dari segi kebersihan, dari segi keadaan nanti dia tak selesa semua. Jadi Aiman saya akan bawa untuk duduk bersama dengan saya di rumah tu lah. Rumah yang saya sedang bina sekarang. InsyaAllah. Remaja ini juga akrab dengan kakak sepupunya, Hamizah. Hamizah sudah menganggap Aiman seperti anak sulungnya sendiri dan sangat memahami keadaannya. Menurut Aiman, penjaganya antara insan yang banyak menyedarkan dirinya semula di saat dia berduka suatu ketika dahulu. Okay, Aiman dia selalu mengadu dekat saya lah. Dia kata dia sangat sedih bila ibu dia meninggal. Dan dia juga rasa kesunyian. Tak ada siapa lagi tempat dia untuk meluahkan kata. Dan dia menganggap saya lah sebagai orang yang dia boleh memberikan kepercayaan dan dia boleh memberikan luahan hati dia. Kenapa ibu pergi masa ni? Kenapa Aiman kena kanser pada masa ini? Kenapa ibu dulu pergi sebelum dia pergi? Dia akan bertanya kerap kali soalan tentang hidup dia, macam mana selepas ini. Bila ibu tak ada, macam mana lagi untuk dia hidup? Kerana bagi dia, ibulah syurga bagi dia. Jadi dia rasa sangat kehilangan. Tidak pernah terbayang dirinya ini diuji dengan pelbagai dugaan. Aiman juga tidak menyangka bahawa dia harus menjalani semua ini seorang diri tanpa ahli keluarga di sisi. Kehilangan ibu di saat diri disahkan barah amat memilukan. Dia terpaksa menempuh dugaan hidup ini satu persatu. Namun,
Aiman bersyukur kerana masih ada insan yang sanggup memberi kasih sayang buat dirinya yang sebatang kara. Tahu lah sebab dia lah. Sebelum ni kita cuma saya boleh tengok orang je kan. Orang boleh numpang kasih sayang benda orang. Tapi tak sangka pula. Saya lah salah seorang daripada orang sebenarnya kan. Numpang kasih sayang kat orang. Yang kata apa. Tahu lah. Saya tak sangka lah sebenarnya. Kan, dia orang lah yang kata apa jadi sekarang dia jadi keluarga angkat saya lah. Macam tu lah. Setiap hari, Aiman akan keluar mencari rezeki sebagai pembantu kedai basikal milik kakak sepupunya. Aiman hanya belajar sehingga darjah 6. Dek kerana itu, dia tidak mampu mencari pekerjaan yang lebih stabil. Pendapatannya sebanyak RM1,000 sebulan tidak mencukupi untuk membiayai kos rawatannya. Jadi saya pun tak pastilah sama ada saya boleh tampung ke tak kos rawatan saya dengan pendapatan saya yang bagi saya lepas untuk saya sara diri saya sendiri je lah. Dan saya tak pastilah dengan dengan keadaan saya sekarang ni, tak pastilah sama ada saya boleh bekerja lagi atau tak selepas saya buat rawatan kemoterapi semua tu kan. Kos rawatan yang tinggi merungsingkan Aiman. Dia tidak mahu menyusahkan mana-mana pihak jika kesihatannya semakin merosot. Malah, dia akan cuba sedaya upaya berusaha sendiri selagi termampu. Kenapa ibu pergi masa ni? Kenapa Aiman kena kanser pada masa ini? Kenapa ibu dulu pergi sebelum dia pergi? Dia akan bertanya kerap kali soalan tentang hidup dia, macam mana selepas ini. Bila ibu tak ada, macam mana lagi untuk dia hidup? Aiman bersikap lebih matang. Dia lebih banyak meluangkan masa bersama keluarga. Jika tidak di kedai, dia lebih selesa berehat di rumah sahaja. Okey, Aiman dahulunya saya tahu dia adalah seorang yang agak keras, kasar sikitlah. Namun sejak kematian ibu dia berbeza. Dia mula mendiamkan diri, dia kurang bercakap. Sebagaimana yang sebelum ni, dia amat peta bercakap, selalu menunjukkan diri. Tetapi bila arwah dia tak ada, saya nampak dia banyak duduk di rumah. Dia banyak bermain saja dengan anak-anak saya dan keluarga kami lah khususnya. Dia tidak ke mana-mana selepas arwah ibu yang tak ada. Dia rasa kesunyian dan dia rasa keseorangan. Penderitaan Aiman menjadi satu tanggungjawab buat penaja utama bersamamu, Syarikat Faizah Sendirian Berhad, untuk hadir menghulurkan bantuan. Pengurus kanan Cawangan Tengah, Jadwa Abu Bakar, turut meninjau situasi pondok usang Aiman. Mereka turut menyerahkan bantuan wang tunai dan pelbagai barangan asas keluaran syarikat seperti beras, kicap dan rempah ratus. Okey, adik Aiman, dia nak cakap awak kalau sebab tadi awak cakap awak belajar sampai darjah 5 PSR. Betul? Sampai darjah 6. Sampai darjah 6. So itu pada saya lah tu bukannya segala-galanya lah. Ilmu memang bagus, memang perlu awak ada ilmu. Tapi kalau awak tak ada ilmu pun bukannya bermakna awak boleh putus asa je. So ni nanti saya bagi awak buku ni, awak tolong baca macam mana Puan Hajah Faizah ni mulakan perniagaan. Sebab Puan Hajah pun dia bukanlah sampai ke universiti pun. Dia dulu belajar pun kira sampai tingkatan 3. So saya datang ni, saya pun wakil cakap Faizah ni, kita beri bantuan sikit. So untuk buat perbelanjaan awak harian. Okey? Okey tak? Awak muda lagi ya Aiman, jangan berputus asa. Masa depan awak insya-Allah lagi panjang lagi. Sakit tu sakitlah. Awak doa, semoga Allah mudahkan. Tapi jangan sampai terus give up, ngalah macam tu je. Allah kalau panjang umur awak panjang lagi hidup kat dunia ni. Boleh? Permasalahan Aiman
turut mendapat perhatian daripada pengasas Persatuan Ziarah Sahabat Kanser PZSK, Zaki Yahya, melalui program kayuhan bagi membantu 260 pesakit kanser dan pelbagai penyakit kronik di seluruh Semenanjung. Kehadiran bekas pejuang kanser ini memberikan semangat baru buat Aiman. Assalamualaikum. Aiman. Okey, macam mana? Okey. Kayuhan Jelajah Ziarah Sahabat Kanser ini jugalah yang menemukan saya dengan adik Aiman, seorang anak muda yang berumur 20 tahun, mengidap kanser hidung stage 3. Daripada situlah saya cuba untuk membantu Aiman mengenalkan apa yang dihadapinya, dan saya cuba untuk memberikan sokongan dan motivasi daripada saya dan Persatuan Ziarah Sahabat Kanser. Untuk Aiman lah, untuk kegunaan di hospital nanti. Okay, so Aiman boleh gunakan, teruskan rawatan, jangan putus asa, insya-Allah. Melihat kesusahan hidup keluarga Aiman, kru bersamamu membawa mereka menikmati juadah di Kafe Cikgu yang terletak di Kundang, Tanjung Sepat. Pelbagai juadah enak dihidangkan buat mereka agar sedikit sebanyak dapat menggembirakan keluarga asnaf ini. Aiman sangat menghargai nikmat makanan ini sebelum dirinya perlu menjaga pemakanan apabila proses rawatan kemoterapi bermula nanti. Kalau Aiman di depan saya akan cakap, Aiman, kami ada. Aiman jangan risau, jatuh bangun Aiman, kami tetap ada. Kami tidak akan sesekali tinggalkan Aiman. Apa-apa yang Aiman perlukan, bagi tahu saja kami. Kita satu keluarga, kita bukan orang lain. Gundah di hati Aiman tatkala mengenangkan nasib diri. Jauh di sudut hatinya, dia terlalu mengharapkan dirinya pulih seperti sedia kala. Namun dia akur sekiranya berlaku sebaliknya. Bersamamu turut membantu 7 keluarga dari 3 buah negeri. 2 keluarga dari negeri Selangor, keluarga Siti Nur Salirawati Ali dan keluarga Vanita anak perempuan Sevatian. 2 keluarga dari negeri Melaka, keluarga Nordin Yusof dan keluarga Muhammad Amirul Alim Muhammad Isham. Menelusuri ke utara negara, 3 keluarga dari negeri Pulau Pinang, keluarga Salmiah Muhammad Yusof, keluarga Azimah Cik Ahmad dan keluarga Rosnah Muhammad Hashim. Bersama kita membantu mereka yang memerlukan. Bukan angkasa ke laut, lantainya bumi retak 1000. Setiap langkah perjalanan